Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membetulkan tentang falsafah sains. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Nurul Hanis, Siti Nozarina, Nur Fasiha, Syafiqah Umairah, Syamimi Rizwani dan Damia Arifah. Falsafah sains merupakan sebuah tajuk yang sangat menarik yang dikupas oleh kami satu persatu. Artikel bertajuk Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawuf Barat telah ditulis oleh Encik Muhammad Yusuf Othman, Fazli Rahim, Wan Nasruddin Wan Abdullah dan Aulia Rahman Zulkarnain. Ketika menjalankan kajian berkaitan artikel ini, Encik Muhammad Yusuf Othman merupakan pengarah Institut Islam Hadari di Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya ialah Encik Fazli Rahim. Beliau merupakan timbalan pengarah Kolej Permata Insan di USIM Nilai. Manakala Encik Muhammad Nasruddin Wan Abdullah pula merupakan penyelidik dari Jabatan Al-Quran dan Sunnah di universiti yang sama dengan Encik Yusuf, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Akhir sekali, Puan Aulia Rahman Zulkarnain yang merupakan penyelidik dari institut yang sama seperti Encik Yusuf ketika menjalankan kajian ini pada tahun 2018. Seterusnya, artikel ini dipetik dari jurnal Sains Insani 2018 dan artikel ini telah diterima pada 4 Jun 2018. Disemak pada 10 Oktober 2018 dan akhirnya diterbitkan pada 30 November 2018. Seterusnya, artikel bertajuk Kesepaduan Elemen-Elemen Asas dalam Falsafah Sains Ibnu Al-Haytham ditulis oleh Encik Muhammad Syamir Alias. Beliau merupakan pensyarah kanan bahagian falsafah dan tamadun Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Artikel yang ditulis oleh beliau ini bertujuan mengenal pasti elemen-elemen asas dalam falsafah sains Ibnu Al-Haytham dan menganalisisnya dari sudut teori ilmu pengetahuan Islam. Perbincangan mengenai teori ilmu pengetahuan sering diperdebatkan dalam falsafah sains masa kini. Tambahan pula, falsafah sains moden pada hari ini berpandukan falsafah logika positism yang secara lazimnya hanya membuktikan data yang boleh dicerap oleh diri dan rasional pada akal. Seterusnya, artikel dipetik oleh Ulum Islamiyah Jurnal 2014 Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, artikel bertajuk Sains Islam vs Sains Barat, Analisis Amalan dan Perbandingan ditulis oleh Alias Azhar yang merupakan penulis koresponden di Pusat Pengajian Undang-Undang Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah. Artikel ini menjelaskan tentang ketemadunan Islam yang terbina kukuh dan ampuh di samping pengajian sains yang mempunyai identiti dan imej tersendiri. Proses asimilasi dan Islamisasi diterapkan dalam kaedah dan prosedur pemantapan sains Islam. Kepenggunaan sains dalam perspektif barat pula dilihat sebagai hasil cetus Sarawak pelbagai faktor kemasyarakatan dan ianya berlaku secara meluas dan kebetulan. Seterusnya, artikel ini dipetik dari Ulum Islamiyah Jurnal Sains Islam Malaysia, Ogos 2017. Tarikh artikel diterima pada 1 Februari 2016, disemak pada 11 Januari 2017 dan diterbitkan pada 31 Julai 2017. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang ringkasan artikel. Terdapat 5 isi dalam ringkasan artikel. Yang pertama ialah tujuan kajian. Tujuan kajian bertujuan untuk menggambarkan pandangan penciptaan dan manusia dalam berbagai konteks budaya Yunani kuno dan Romawi serta perubahan pandangan tersebut sepanjang sejarah, termasuklah pengaruh agama dan filsafat pada pandangan tersebut. Seterusnya, untuk menganalisis perubahan pandangan terhadap manusia seiring perkembangan filsafat dan sains, khususnya sejak zaman Yunani kuno hingga masa pencerahan. Selain itu, untuk membahas bagaimana sains dan penemuan baru mempengaruhi pandangan mereka terhadap kehidupan. Kajian artikel bertujuan untuk mengenal pasti elemen-elemen saintifik dalam pemikiran Ibnu Al-Haytham dan menganalisis epistemologi dalam elemen-elemen tersebut secara kritis. Seterusnya, perbincangan artikel keperluan falsafah sains yang bersepadu, pengenalpastian elemen-elemen asas pemikiran saintifik Ibnu Al-Haytham dan juga penganalisisan dari konteks teori ilmu pengetahuan Islam dan Barat. Tujuan kajian dari artikel yang bertajuk Sains Islam vs Sains Barat, Analisis Amalan dan Perbandingan pula
tentang dua pendekatan dan fokus penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan sains yang berakar dalam konteks budaya dan sejarah masing-masing. Ilmu sains ini wujud hasil daripada merasai ingin tahu umat manusia tentang kejadian alam dan kebesaran penciptanya. Yang kedua ialah konsep dan tema kajian. Konsep dan tema kajian yang terdapat di dalam artikel bertajuk Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawuf Barat ialah tentang sejarah konsep penciptaan manusia yang berkembang dari zaman Yunani kuno, di mana dewa-dewa diyakini mencipta manusia hingga kepada zaman Kristian. Artikel tentang kesepaduan elemen-elemen asas dalam falsafah sains Ibn al-Haytham pula berkonsep falsafah logical positivism yang secara lazimnya hanya mementingkan data yang boleh direcap oleh deria dan rasional pada akal. Tema kajian dalam penulisan artikel kajian yang bertajuk Sains Islam versus Sains Barat, Analisis Amalan dan Perbandingan ini adalah tentang bagaimana sains moden dalam konteks sejarah Islam dan Barat dapat dihuraikan dari segi perkembangan sains dan teknologi. Sains dan teknologi ini membawa kepada kemajuan, kemudahan serta keselesaan dalam kehidupan seseorang individu maupun dalam masyarakat sejagat. Yang ketiga ialah teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam artikel bertajuk Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawuf Barat adalah tema dan pemikiran filosofis dan saintifik yang digunakan untuk membincangkan konsep manusia dan penciptaannya. Pemikiran ahli falsafah Yunani menguraikan pergeseran pemikiran dari pandangan mitologis ke pemikiran ahli falsafah Yunani seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Aristotle menolak pandangan tradisional tentang dewa-dewa dan lebih menekankan pada rasionalitas. Pandangan Kristian pula pada zaman pertengahan sebagai bahagian dari perubahan pemikiran. Terjadi transisi dari pandangan mitologis dan filsafat Yunani ke pandangan Kristian. Teori-teori sains seperti pandangan heliocentris, Copernicus dan teori evolusi Darwin membawa perubahan besar dalam cara Barat memandang alam dan manusia. Teori evolusi Darwin dan pemikiran moden pula membawa perubahan besar dalam pemahaman asal-usul manusia. Masyarakat Barat cenderung menolak keberadaan entitas supernatural dan lebih mempercayai penjelasan sains untuk fenomena alam dan manusia. Ujar sebahagian besar sarjana Barat adalah tidak masuk akal dan tidak saintifik sekiranya mengkaji alam tabi'i, tetapi berlaku penafian terhadap kewujudan kebenaran mutlak. Dibahagikan kepada dua kategori. Pertama, kategori wasilah yang bermasalah iaitu panca indera yang sihat dan akal yang sejahtera, dan kedua, kategori fitrah iaitu intuisi dan sunatullah alam tabi'i. Pada zaman kegemilangan Islam sekitar abad ke-8 hingga 14 Masihi, dunia Islam mengalami zaman kemajuan ilmiah yang sangat signifikan dan ilmu pengetahuan ini kemudian diadaptasi serta diintegrasikan oleh budaya Barat. Karya-karya klasik Yunani dan Romawi yang telah lama diabai dan tidak dipelihara telah pun diterjemahkan dan dimajukan kembali oleh tokoh ilmuwan Barat. Konsep ilmu pengetahuan dan metode ilmiah yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim seperti Al-Hazin atau dikenali sebagai Ibn al-Haytham. Pertukaran pengetahuan antara budaya Muslim dan Kristian juga berlaku pada abad ke-8 dan pusat-pusat kegiatan pembelajaran di Spanyol. Walaupun kedua tradisi sains ini memiliki kontribusi mereka sendiri, penting untuk diingati bahawa sains dan teknologi ini pada dasarnya bersifat universal dan perkembangan di satu wilayah dapat memberikan manfaat kepada dunia secara keseluruhan. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian artikel bertajuk Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawuf Barat merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek yang tertentu. Ianya juga merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul, menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian dan juga merumuskan apa yang sedang dikaji. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas dan juga terperinci tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Artikel kesepaduan elemen-elemen asas dalam falsafah sains Ibn al-Haytham adalah metodologi yang bukan sahaja digunakan dalam cabang sains tulen tetapi turut digunakan dalam cabang sains sosial. Terdapat 4 kaedah saintifik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, menganalisis dan menghargai Allah SWT sebagai pencipta manusia dan alam semula jadi. Yang kedua, menyedari status manusia
status manusia sebagai hamba Allah SWT di muka bumi. Yang ketiga, menerima Al-Quran dan hadis sebagai sumber asas ilmu, pengetahuan dan petunjuk hidup manusia. Dan yang keempat, aplikasi prinsip-prinsip asas syariat merupakan satu-satunya cara untuk membangunkan tamadun manusia. Kaedah sains Islam yang dipelopori oleh sarjana Islam silam telah menggunakan satu kaedah pluralistik untuk mengkaji alam tabiat. Kaedah pluralistik ini merangkumi kaedah tafsir Al-Quran, kaedah takwim dan kaedah institusi intelektual. Analisis amalan dan perbandingan pula adalah metodologi pengumpulan data berdasarkan kajian keputusan dan dokumentasi. Bentuk kajian kepustakaan ini merupakan bahan bacaan dan rujukan bertulis dan ianya juga merupakan salah satu proses pengumpulan data dan maklumat yang berkait dengan tajuk kajian. Metodologi dokumentasi kebanyakannya digunakan sebagai rujukan tambahan untuk dijadikan sebuah bukti terhadap masalah yang dikaji. Seterusnya adalah hasil kajian. Antara hasil kajian yang terdapat di dalam artikel bertajuk Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawuf Barat adalah merangkumi bagaimana evolusi pemikiran masyarakat Barat tentang alam, manusia dan penciptaan. Perubahan ini mencerminkan transformasi mendalam dalam pemahaman manusia terhadap diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Hasil kajian daripada artikel Kesepaduan Elemen-Elemen Asas dalam Falsafah Sains Ibn Al-Had yang pula adalah penting bagi kaedah saintifik dalam sains Islam dalam mengembalikan tradisi kaedah penyelidikan tradisional. Perkara ini disebabkan oleh kaedah saintifik dalam sains moden yang dikatakan serba lengkap kerana mempunyai batasan epistemologi. Dapat dilihat bahawa falsafah sains perlu bersepadu antara dalil akli dengan nakli, saintifik dengan metafizik, serta rasional akal dengan intuisi hati. Penelitian terhadap elemen-elemen asas terhadap pemikiran ilmuwan dilihat penting dalam usaha mendefinisi semula falsafah sains dari sudut pandangan Islam. Hasil kajian dan perbincangan yang dapat dihuraikan daripada artikel bertajuk Sains Islam versus Sains Barat pula adalah analisis amalan dan perbandingan untuk memahami bahawa hakikat ajaran Islam ini berkembang seiring dengan perkembangan sains dan teknologi hingga ke hari ini. Manusia sejagat dituntut untuk merealisasikan ilmu, pengetahuan bukan sekadar untuk mengenal Tuhan semata-mata, malah harus berbakti sesama insan melalui pelaksanaan sains dan teknologi yang berlandaskan sistem dan kaedah yang baik serta diredai Allah. Jadi di dalam seksyen ini saya akan membincangkan tentang analisa kritis terhadap ketiga-tiga artikel yang telah diulas tersebut. Jadi soalan yang pertama adalah apakah isu yang dibangkitkan oleh penulis? Berdasarkan artikel pertama iaitu evolusi konsep manusia dalam tasawuf barat adalah tentang analisis, amalan dan perbandingan. Ini juga tentang bagaimana kerajaan dan tamadun barat berkembang dari masa ke semasa terhadap isu konsep manusia yang bermulanya dari zaman Yunani kuno, seterusnya ke zaman pertengahan, diikuti pula zaman Renaissance, reformasi dan juga pencerahan sehinggalah ke era barat moden. Dalam artikel kedua pula, isu utama yang dibangkitkan oleh penulis menurut artikel Kesepaduan Elemen-Elemen Asas dalam Falsafah Sains Ibn Al-Haytham bertujuan untuk mengenal pasti elemen asas dalam Falsafah Sains Ibn Al-Haytham dan ini juga menganalisis dari sudut teori ilmu pengetahuan Islam. Penulis juga ingin membincangkan mengenai teori ilmu pengetahuan yang sering diperdebatkan dalam falsafah pada masa kini. Seterusnya dalam artikel ketiga iaitu artikel Sains Islam versus Sains Barat adalah tentang perkembangan sains dan ketamadunan Islam dan ketamadunan Barat. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam peradaban manusia memerlukan penelitian dari dua sudut pengembangan iaitu dalam sejarah peradaban Islam dan juga sejarah peradaban Barat. Jadi untuk soalan seterusnya iaitu adakah isu itu menarik dan mengapa?
Jadi isu yang dibangkitkan oleh penulis artikel Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawuf Barat adalah sangat menarik kerana pembaca dapat mengetahui tentang pandangan Barat mengenai asal-usul manusia. Antara isu yang menarik dapat dibangkitkan, masyarakat pada zaman Yunani kuno berpegang dengan kepercayaan yang tasawur masyarakat Barat mempunyai perubahan yang ketara. Seterusnya, wujudnya beberapa mazhab Kristian Protestan yang mengubah pemikiran penganut Kristian. Hal ini telah menyebabkan negara-negara di Eropah bertolak dan berpecah sehingga wujudnya Undang-Undang Inquisitive. Artikel seterusnya iaitu kesepaduan elemen-elemen asas dalam falsafah sains Ibnu Al-Haytham adalah isu ini amat menarik juga kerana perbincangan falsafah sains bersepadu banyak memberi maklumat dari setiap pendapat sarjana Muslim dan juga memberi pendapat berbeza yang menyatakan sebahagian besar sarjana Barat adalah tidak masuk akal dan tidak saintifik sekiranya mengkaji alam tabi'i serta wujud penafian terhadap kewujudan kebenaran mutlak. Seterusnya, elemen-elemen asas dalam falsafah sains telah dibahagikan kepada dua kategori, iaitu yang pertama, kategori wasilah iaitu panca indera yang sihat dan akal yang sejahtera. Kedua ialah fitrah iaitu institusi dan sunatullah alam tabi'i. Untuk artikel ketiga, isu yang dibangkitkan oleh penulis berkenaan sains Islam versus sains Barat ialah analisis amalan dan perbandingan menarik kerana kita dapat melihat bagaimana kemunculan tamadun Islam telah mempengaruhi pembangunan tamadun Islam ke dunia Barat. Tamadun Islam berfungsi dalam membentuk corak kehidupan manusia sejagat. Penulis juga menyebut tentang sejarah pada masa lalu yang telah menunjukkan bahawa manusia daripada berbagai bangsa dan tamadun telah berjaya memajukan bidang teknologi dan wujud kesatuan dalam perpaduan agama dengan sains dan teknologi. Jadi, soalan yang ketiga ialah, adakah isu yang dibangkitkan relevan kepada anda? Ya, isu yang dibangkitkan adalah relevan untuk ketiga-tiga artikel yang telah diulas tersebut. Jadi, untuk artikel pertama yang diulas ialah artikel Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawur Barat ini adalah relevan kerana penulis menerangkan tentang evolusi konsep manusia dalam tasawur dengan terperinci. Seterusnya, untuk artikel kedua, isu yang dibangkitkan dalam artikel Kesepaduan Elemen-Elemen Asas dalam Falsafah Ibnu Al-Haytham juga relevan kerana masyarakat mahupun generasi muda banyak melakukan hal sendiri seperti katak di bawah tempurung. Malah para sarjana Barat berpandangan bahawa pendekatan saintifik hasil pemikiran mereka juga sepatutnya digunakan dalam menjustifikasikan semua bidang ilmu sekiranya bidang tersebut ingin mencapai kesejagatan dan boleh diterima masyarakat secara global. Untuk artikel ketiga iaitu berkenaan sains Islam versus sains Barat adalah relevan kerana generasi muda kita tidak dapat dinafikan bahawa kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang sejarah dengan mendalam tentang perkembangan ilmu sains dan Barat. Kita akan terangkan adakah objektif atau persoalan ini dijawab oleh penulis ataupun tidak. Jadi berdasarkan artikel Evolusi Konsep Manusia dalam Tasawuf Barat ini telah dijawab oleh penulis melalui rujukan dari beberapa jurnal yang sahih. Berdasarkan kesimpulan yang disimpulkan oleh penulis, kita dapat lihat bahawa pandangan Barat mengenai asal-usul manusia dipengaruhi oleh tasawuf sebuah masyarakat yang berbeza dari satu zaman ke satu zaman yang lain. Jadi tamadun Barat ini telah mengalami perubahan pandangan terhadap kejadian manusia berdasarkan tasawuf masyarakatnya pada waktu tersebut. Seterusnya, objektif kajian dalam artikel Kesepaduan Elemen-Elemen Asas dalam Falsafah Sains Ibnu Al-Haytham juga dijawab apabila objektif yang diketengahkan sangat memerasangkan dari sudut keperluan kepada falsafah sains bersepadu elemen-elemen saintifik dalam pemikiran Ibnu Al-Haytham dan analisis dari sudut epistemologi. Dari sudut keperluan falsafah sains yang bersepadu, perbincangkan secara terperinci mengenai falsafah sains Ibnu Al-Haytham yang telah dikemukakan mendapat gambaran bahawa memerlukan integrasi sains pada masa kini. Selain itu, daripada perbincangan sarjana Muslim kontemporari dapat dilihat bahawa falsafah sains perlu bersepadu antara dalil akli dengan nakli, saintifik dengan metafizik serta rasional akal dengan menstruasi hati. Jadi, kajian juga mendapati bahawa sekurang-kurangnya 4 elemen saintifik yang mencorakkan pemikiran Ibnu Al-Haytham dan telah dibahagikan pada 2 kategori. Pertama ialah kategori wasilah, iaitu panca indera yang sihat dan akal yang sejahtera, serta yang kedua ialah kategori fitrah, iaitu intuisi dan sunatullah alam tabi'i.
Setelah mengenal pasti elemen-elemen asas dalam falsafah sains Ibn Haytham, didapati keempat-empat elemen asas tersebut boleh dianalisis secara kritis lagi dari sudut epistemologi. Seterusnya, persoalan dan objektif dalam artikel Sains Islam vs Sains Barat telah pun dijawab oleh penulis. Jadi apa yang kita dapat lihat perbezaan antara sains Islam dan sains Barat ini, di mana sains Islam menggunakan proses asimilasi dan islamisasi, digunakan prosedur ini untuk memantapkan sains Islam. Sains Yunani, Romawi dan Greek juga merupakan penyaring untuk keunggulan tamadun Islam. Di samping itu, sains dalam perspektif Barat pula dilihat sebagai hasil dan berbagai faktor yang bersifat rawak dalam masyarakat. Jadi perkara tersebut berlaku secara meluas dan secara kebetulan. Jadi untuk slide yang seterusnya, adakah metodologi kajian yang digunakan dalam penulis sesuai dengan kajian yang dijalankan? Metodologi kajian yang digunakan oleh penulis berdasarkan artikel evolusi konsep manusia dalam tasawuf barat adalah sesuai dengan kajian kerana evolusi ialah perkembangan yang berlaku secara beransur-ansur atau lebih senang difahami sebagai proses yang melalui beberapa perkara. Justru itu, ia merujuk bersesuaian dengan tajuk artikel tersebut, iaitu evolusi konsep manusia dalam tasawuf barat. Justru itu, metodologi ini sesuai juga dengan kajian dalam artikel kesepaduan elemen-elemen asas dalam falsafah sains Ibn Haytham. Juga kerana kami dapat menganalisis keempat-empat elemen asas secara kritis dari sudut epistemologi. Jadi, epistemologi merupakan cabang falsafah yang membincangkan mengenai sifat ilmuwan pengetahuan. Selain itu, Al-Quran juga jelas memberi galakan kepada manusia supaya kita dapat memerhati dengan diri dan berfikir menggunakan akal berkenaan ciptaan Allah SWT. Selain itu, berdasarkan metodologi kajian yang digunakan oleh penulis dalam artikel Sains Islam vs Sains Barat, ianya sangat sesuai dengan isu dan maklumat yang dibincangkan di dalam nukilan artikel ini. Ini kerana penganalisan data yang digunakan oleh penulis diperoleh dengan teliti dari segi penyusunan, penganalisaan, perbandingan, pemerhatian dalam setiap keseluruhan data yang diperolehinya. Penulis juga menggunakan metod pengumpulan data kajian berdasarkan kajian kepustakaan dan dokumentasi. Untuk slide yang seterusnya, adakah kami bersetuju dengan dapatan kajian tersebut boleh dipercayai atau meyakinkan? Jadi dari pandangan kami setuju dengan dapatan kajian dalam artikel evolusi konsep manusia dan tasawuf barat kerana ia boleh dipercayai serta meyakinkan. Berdasarkan artikel yang diulas, penulis menggunakan sumber-sumber yang sahih dan berdasarkan buku yang digunakan di dalam buku tersebut, terdapat buku yang dinyatakan yang boleh jadikan bahan penting untuk dibaca sebagai bahan bacaan. Seterusnya, kami juga bersetuju dengan kajian yang dikaji dalam artikel kesepaduan elemen-elemen asas dalam falsafah sains Ibn Haytham dan kami percaya dan yakin bahawa semua yang diperolehi adalah benar. Ramai para ilmuwan yang bercakap mengenai falsafah sains. Selain itu, terdapat apa yang diketengahkan oleh para ilmuwan adalah perkara yang mendatangkan kebaikan dan ada beberapa fakta yang disampaikan tidak patut diambil untuk jadikan rujukan untuk masa akan datang. Tambahan pula, semua kajian yang penulis kaji banyak mengambil potongan-potongan ayat Al-Quran yang boleh menguatkan kajian ini berterusan. Akhir sekali, berdasarkan ulasan artikel Sains Islam vs Sains Barat pula, penulis juga telah mengandalkan sumber-sumber yang boleh dipercayai. Selain itu, dari buku yang dirujuk dalam artikel menyediakan senarai bahan bacaan yang penting bagi pembaca yang ingin menyelidik idea tersebut dengan lebih mendalam lagi. Jadi, ini dapat memberi bantuan kepada pembaca dalam melakukan kajian dengan teliti terhadap konsep yang dibincangkan. Untuk slide yang seterusnya, apakah langkah yang diambil oleh penulis untuk memastikan kesahihan dan kepercayaan kajian? Langkah yang diambil oleh penulis artikel evolusi konsep manusia dalam tasawuf barat ialah memastikan kesahihan dan kepercayaan kajian ialah mesti meneliti setiap apa yang penulis kaji dan memastikan kajian itu betul atau tipu. Selain itu, mengkaji sendiri yang penulis buat kajian dengan mencari artikel-artikel yang berkaitan di dalam masa sawang. Seterusnya, kami boleh berjumpa dengan pensyarah yang pakar terhadap bab-bab untuk mendapat kepastian. Akhir sekali, kami boleh duduk berbincang dengan rakan-rakan, bertanya pendapat dan bertukar pendapat mengenai bab-bab yang berkaitan. Seterusnya, penulis untuk artikel kesepaduan elemen-elemen asas dalam falsafah sains Ibn Haytham juga boleh mengambil langkah dengan menulis rujukan yang diambil pada setiap rangkap. Sebagai contoh, penemuan alam seperti bulan, matahari dan planet berada pada graviti dan berada pada orbitnya merupakan sebuah pemikiran yang menyebabkan alam ini adalah sebagai sebuah jentera.
Malah penulis juga mengukuhkan kenyataan dengan membawa rujukan lain untuk mengukuhkan dan kesahihan suatu falsafah. Rujukan yang berganda dalam sesuatu artikel menyebabkan artikel itu boleh dipercayai dengan kesahihannya. Dengan itu, banyak perkara yang dilakukan oleh penulis untuk memastikan kesahihan artikel tersebut seperti yang dinyatakan sebagai rujukan yang pelbagai. Akhir sekali, untuk langkah yang diambil oleh penulis artikel Sains Islam vs Sains Barat ialah memastikan kesahihan dan kepercayaan kajian ialah dengan meletakkan rujukan kajian pada akhir artikel untuk pembaca menggunakan sebagai rujukan penulisan tersebut. Selain itu, penulis menyokong pendapat dengan menggunakan data, fakta, sejarah atau penemuan saintifik yang relevan dari kedua-dua tamadun untuk menyokong perbandingan antara sains Islam dan Barat. Contohnya dalam artikel tersebut, jadual 2 yang menunjukkan perbezaan sains Islam berbanding dengan Barat. Selain itu, penulis juga telah merujuk pada sumber-sumber yang berkualiti dan berpaut dengan kajian serta pendapat pakar dalam bidang sains Islam dan Barat. Ini termasuk buku, jurnal, akademik, artikel saintifik atau mungkin pendapat ahli sejarah dan sarjana agama. Jadi, oleh itu penulis menggunakan banyak rujukan untuk memastikan artikel yang ditulis oleh penulis adalah lebih sahih dan lebih tepat. Rumusan dan kesimpulan. Hari ini saya nak bentangkan berkaitan rumusan dan kesimpulan. Ada 4, apakah penemuan ilmu pengetahuan baru daripada artikel yang diulas? Yang kedua, bagaimanakah anda menggunakan ilmu pengetahuan tersebut pada masa akan datang? Yang ketiga, apakah impak kajian tersebut kepada diri anda dan masyarakat sekeliling? Yang keempat, cadangan untuk meningkatkan lagi kualiti kajian artikel tersebut. Yang pertama, apakah penemuan ilmu pengetahuan baru daripada artikel yang diulas? Okey, ilmu pengetahuan baru yang dapat diulas dari artikel tersebut ialah hasil sains. Yang dipelajari saat ini merupakan hasil dari mengumpulkan informasi dan temuan dari berbagai peradaban manusia yang telah berlangsung selama dari 5,000 tahun melalui proses pengumpulan pengetahuan dari berbagai tamadun. Yang seterusnya, sarjana-sarjana Islam pada masa lalu memperkenalkan suatu pendekatan sains Islam yang menggunakan pendekatan pluralistik untuk menyelidik alam sekitar. Seterusnya, terdapat 4 kaedah saintifik yang berakar pada ayat-ayat Al-Quran. Pengenalan dan penghargaan terhadap Allah SAW sebagai manusia dan alam, semesta kesedaran akan status manusia sebagai hamba Allah SAW di dunia. Penerimaan terhadap Al-Quran dan hadis sebagai landasan ilmu pengetahuan dan panduan untuk kehidupan manusia. Penerapan prinsip-prinsip dasar syariat merupakan satu-satunya cara untuk memajukan peradaban manusia. Seterusnya, dapat dirumuskan bahawa perbezaan antara pandangan tamadun Islam dan tamadun Barat memainkan peranan dalam perkembangan tamadun. Falsafah sains dalam konteks Islam dan Barat memiliki perbezaan dalam pendekatan dan metodologi. Seterusnya, falsafah sains dalam Islam lebih menekankan pengetahuan ilmu mestilah selaras dengan prinsip-prinsip agama dan moral Islam. Falsafah sains Barat pula menekankan kepentingan metodologi, ilmu yang terpisah daripada pegangan agama atau kepercayaan yang tertentu. Yang kedua, bagaimanakah anda menggunakan ilmu pengetahuan tersebut pada masa akan datang? Generasi muda boleh mengambil ilmu pengetahuan tersebut untuk menerapkan pada masa akan datang dengan memahami bahawa falsafah ialah pengetahuan. Falsafah ialah pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Dapat menggunakan ilmu tersebut dengan menggunakan prinsip dari ayat Al-Quran sebagai landasan ilmu. Pengetahuan di masa hadapan sebagai langkah penting untuk menggabungkan ilmu pengetahuan moden dengan nilai-nilai spiritual dan etika. Seterusnya, sebagai umat Islam, penting menggunakan rasional akal dan diri dalam menjalankan kajian. Sains Islam memiliki keunggulan tersendiri yang mampu mengembalikan martabat syariat Islamiah yang dianggap telah kehilangan relevansi dan keperluannya dalam menangani isu-isu kontemporari yang timbul akibat kemajuan sains dan teknologi masa kini.
Akhir sekali, menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah sebagai landasan dalam memajukan peradaban, manusia dapat membentuk masyarakat yang lebih beretika dan berkelanjutan di masa akan datang. Yang ketiga, apakah impak kajian tersebut kepada diri anda dan masyarakat sekeliling? Yang pertama, dapat mengasah daya fikiran masyarakat agar mempunyai sikap kritis yang lebih tajam dan bijak. Yang kedua, masyarakat didorong untuk melakukan inovasi dan perkembangan dalam pelbagai bidang, menciptakan solusi baru untuk permasalah kompleks. Yang ketiga, falsafah sains memiliki kepentingan kepada masyarakat, pada masyarakat sekeliling juga kerana ianya saling berkait dan bersandar antara satu sama lain. Akhir sekali, tanpa proses pemikiran dan ragu yang mendorong pembahasan lebih mendalam seperti tentang sebab, akibat, cara terjadinya dan prinsip-prinsip dasarnya, kemajuan manusia yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk berfikir akan terhenti dan terbatas pada apa yang telah diketahuinya. Akhir sekali, yang keempat, cadangan untuk meningkatkan lagi kualiti kajian artikel tersebut. Yang pertama, kita boleh mengembangkan poin penting ataupun kata kunci yang lebih dengan lebih mendalam, seperti memberi contoh. Kita boleh bagi kajian kes atau ilustrasi yang menyokong setiap perkara di dalam artikel ini. Oleh itu, dengan menyempurnakan dan memperluaskan lagi artikel dalam beberapa sektor, artikel ini dapat menjadi lebih informatif dan mudah difahami oleh pembaca artikel lah. Yang ketiga, penulisan artikel ini telah menunjukkan betapa pentingnya falsafah untuk terus hidup dan segar dalam masyarakat. Yang terakhir, ketiadaan falsafah dalam kehidupan seharian sangat memberi impak negatif kepada sesetengah pihak yang tidak peka dan cakna tentang isu-isu penting, terutamanya kepada daya fikir dan keintelektualan masyarakat dalam memastikan ketamadunan bangsa tidak reput dan tidak goyah.